Testing, testing. Mendengar suara? Okey, cantik. Okay, masuk dulu. Okay, siapa yang baru masuk ni boleh beritahu pair apa nak fokus dengan recap. Okay, lagi. New Zealand, USD, Gold, LCPO. Ada trader besar. Okay, GU. Mantap, mantap. Ni bentuk-bentuk macam SBO dan ni. Okay, lagi. Habis lagu kita terus start. Ada yang kena lipat ke minggu lepas ke atau minggu sebelum ni?
Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Semoga tuan-tuan sihat dan terhindar daripada sebarang penyakit. Kalau kita kaya tapi tak sihat pun tak ada guna juga. So kesihatan dan keselamatan adalah sangat yang penting. Okay, so kita akan mula malam ni sebab sebenarnya saya sibuk dengan kilang saya dan masa untuk live tu agak kurang sebab saya penat sebab balik biasa pukul 12 malam macam tu masak sambal. So tak ada masa nak buat live. So sekarang ni saya rehat jap sebab saya akan masak balik hari Khamis Jumaat sebelum puasa. Okay, so mari kita tengok apa yang boleh saya bantu. Okay, tapi sebelum tu saya nak beritahu sebelum tu saya nak beritahu tuan-tuan. Okay, sebelum tu saya nak beritahu tuan-tuan, FCPO kelas coaching saya ni saya akan habiskan pada 26 hari bulan 4 video, iaitu bila tuan-tuan beli video sini tak ada dah video-video ni, RM480 dah tak ada. So saya akan buat promosi habis-habisan RM350 pada bulan Ramadan ni sehingga sebelum 26 hari bulan 4. Lepas tu kalau siapa yang minat nak join, nak belajar ni, saya dah tak buat, saya akan masukkan semua dalam membership dalam YouTube. So semua orang dah boleh tengok dalam YouTube. Tapi tuan-tuan kena subscribe lah. Tapi subscribe dia dah ini semua saya akan buang, netizen, rakyat, bersawan ni semua. Dan semuanya akan jadi RM50 sebulan. So tuan-tuan dah tak nak beli RM480 untuk sekali pun tak apa. Boleh subscribe RM50 sebulan pada YouTube. So video dia sama je. So dapat jimat lah banyak kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan takkan berbual lagi kan. Mesti dah faham. So mungkin tuan-tuan boleh jimat duit dekat situ lah, kat YouTube. Tapi minta maaf, dekat YouTube ni Brunei, Indonesia tak dapat. Sebab saya tak tahu kenapa diorang tak dapat. Cuma untuk Malaysia je yang boleh subscribe. So semua yang subscribe saya ni semua orang Malaysia. Saya tak tahu kenapa YouTube buat yang tu. Okay, so kalau Brunei, Singapura dan Indonesia nak beli, boleh PM saya dekat Telegram lah. Tuan-tuan nanti tuan-tuan tekan Telegram ni, tuan PM dan kita akan masukkan dalam grup untuk belajar video coaching ni. So harga promosi ni nanti saya akan beritahu dalam channel. Dia akan jadi RM300 last sampai 26 bulan 4. Waktu saya dah tak ada website ni dan semuanya saya akan masuk dalam YouTube. So siapa yang subscribe boleh tengok kat bahagian membership terus lah. Terus boleh tengok kat sini. Dekat sini members only ni. Ni ada kelas ni, kelas 1, kelas 2. Ada kelas-kelas dalam membership. Okay. So itu je info saya nak ceritakan. So kita kembali kepada dunia sebenar. Okay, iaitu New Zealand USD. Okay, tadi siapa yang tanya saya tadi? New Zealand USD. Saya Shen and you, adakah tuan kena lipat ke apa ke? Boleh cerita kat saya. Kenapa tuan suruh saya recap New Zealand USD? Tuan ada sini ya, Tuan Saya. Kalau tak ada, kita akan pergi ke bawah kepada goal. Untuk SVO, kita akan fokus habis-habisan dekat penghujung sebab SVO adalah king. Setakat forex ni geli je. SVO king Okay, tuan tengok momentum daily. Momentum buy, betul? Tuan tengok momentum buy. Ini yang saya ajar dalam saya punya coaching saya. Ada momentum AB. Apa tu momentum AB? Momentum anjing bansat. Tu nama dia. Sebab ramai orang momentum sini dia terus buy, sekali dia turun. Lepas tu bila dia turun tu, aduh anjing betul lah bansat. Dia jadi macam tu. Sebab dia tengok buy. Betul tak? Ramai orang terkena macam ni. Dia tengok buy, sekali asal tiba dia turun. Sebab tu saya pun kena agaknya dulu. Sebab tu saya namakan dia momentum AB. Sebab tu kita kalau kenal dengan momentum AB ni, kita boleh buat duit dengan momentum tu.
Sebab tu saya namakan AB. So tuan-tuan kalau banyak terkena memang betul saya faham. Ramai yang terkena. Dan tuan-tuan kena buat kajian yang banyak. Tapi kalau dalam video coaching saya, kajian tu dapat dipendekkan sikit dan terus boleh faham dan cepat lah. Kadang macam ni momentum ni. Reentry sekali. Aduh, sel dia naik. Itu yang kena kaji. Sebab tu dia panggil momentum AB. Macam mana momentum asal tak naik, terkena. Okay, so apa sebab dia kat sini? Sebab yang pertama, dia adalah atas ni dia ada ada tempat reentry ataupun top BB atau low BB. Dia ada sebab kat situ. Tapi bagi saya tak perlu tengok sampai time atas sebab dia dah ada weekly. Kita tengok time bawah. So ni momentum ni tempat reentry. Okay, bila ada momentum ni kita takkan nak terus masuk. Kenapa kita nak terus masuk? Sebab kita dah belajar basic. Kenapa ada momentum nak terus masuk? Sebab mindset kita akan jadi macam ni. Ada momentum tak masuk, dia turun, tak bagi reentry, rugi. So kita pun tengok momentum ni masuk lah. Nanti naik rugi. Itu yang buat kesilapan trader jadi macam tu. Dia risau tak entry. Bila entry kena lipat pula. Betul tak? Sebab tu dalam trading ni kalau dia dah momentum kat ujung-ujung kat atas tu, macam ni momentum ni awal lagi. Bila dah momentum macam ni, kita jangan nak masuk. Sebab apa? Risiko. Tunggu dekat tempat-tempat untuk reentry. Sama juga macam ni. Dia dah ada kat atas. So kalau tuan-tuan kita tengok kat atas ni, nanti ada orang tanya, kenapa tarik sini? CB1 tak ada, dominant break pun tak ada, kenapa cikgu tarik sini? Itu yang saya nak terangkan tu sangat panjang. Tuan-tuan tak boleh join saya sekali, dua kali je, saya susah nak share. Sebab dia penerangan tu panjang, dia ada sebab dia. Okay, so sekarang ni dia dekat part 2-3. Bila part 2-3, momentum macam ni kita tak pandang lah. Bukan tak boleh masuk, boleh. Kadang-kadang dia terlajak part 2-3 bersama dengan time frame atas ni makin naik diikut time frame atas. Tapi bila dah sampai part 2-3, lumrah trading dan dunia trading tak kisah BBMA ke, price action ke, apa ke, semua akan respect dekat Fibonacci. So Fibonacci ni dicipta oleh tu panjang lagi. So saya pendekkan. Tengok part 2-3, kena hati-hati. Tak perlu tahu sejarah. Tapi kalau tuan-tuan tahu sejarah ni, tuan-tuan akan rasa macam lagi menghargai trading luar. Siapa yang cipta Fibonacci, siapa yang cipta Bollinger Band. So tuan-tuan akan lagi minat dalam trading. Macam mana tercipta candle, Japanese candle ni. Itu nanti tuan-tuan belajar lah. Tapi untuk konsep New Zealand USD ni, part 2-3 kita dah tak ada buy. Kalau nak buy terus ni, kita kena tunggu dekat sini. Okay, kat sini ada CB1. Apa itu CB1? Nanti itu pun nanti tuan-tuan akan tengok dalam membership punya video, nanti saya ajarlah dekat itu, dekat YouTube tu. Okay, kenapa yang ni momentum ni dia boleh turun dan turun? Yang ni kenapa pula bila sampai sini 423? Okey, kita tengok kat sini pula. Ada tak dominan? Tak ada. Nampak ni, dia terpecah ni. Momentum ni pecah 423 nampak. 423 asal dia reject. Yang ni dia pecah pula. Ini yang tuan-tuan kena tahu. Time atas dia buat apa? Dia buat pullback kat sini. Kat sini pun kena tarik lagi. Sebab tu kalau nak belajar untuk tarik-tarik Fibo ni perlu banyak betul nak kena belajar. So tuan-tuan tak boleh masuk coaching saya, tengok YouTube saya ni untuk tahu sekali je. Okay, sekarang itu nanti kita ulas akan datang. Kita akan tengok yang tuan ni tanya. Audio USD ni momentum short entry. Dia sampai 423, dia turun. Okay, dekat H4. Tadi dalam fikiran kita tuan cakap momentum buy, betul? So dalam fikiran tuan nak buy, betul? Okay, so bila nak buy, macam ni dia nak buy kat sini. So tuan tengok. Macam ni dia nak buy. Adakah arah kukuh buy ada? Tak ada. Dan juga H4. Dalam forex, H4 adalah GPS untuk kita trade. So bila H4 ada arah kukuh sell, kita dah tak. Kita perlu berhati-hati dengan semua. So ada arah kukuh sell. So ini kita akan tunggu anti seller. Walaupun dia ada anti momentum buy ke apa, sebab H4 adalah GPS. Okay, kecuali dia buat arah kukuh buy balik, baru kita akan tengok balik. So ini dia turun. Bila dia pecah yang ni, jadilah momentum AB tu. Dia turun dah susah nak naik. Bukan untuk ini susah nak naik. Dan momentum ni confirm momentum
AB, iaitu memang tadi saya malah ulang. Nanti tengok video balik. So bila minta AB kita boleh buat duit dan kita boleh selamatkan duit kat sini. So kat sini bagi saya tunggu peluang untuk sell dan tengok dia sell sampai MACD ni ke sini ke, tunggu je peluang untuk sell. Tapi kalau dia nak sell, kita tahu dia nak pergi mana. Ke MA5 boleh TP dulu lah kat sini. Kat sini. So kalau tuan-tuan ikut weekly daily ni lambat lah, sebab tuan-tuan intraday, ada yang kejap ke, tapi tuan-tuan masuk H1. Kalau tuan-tuan masih lagi main H4 daily weekly, tuan-tuan masih lagi susah nak main untuk SPO. SPO sangat laju dan tuan-tuan kena ikut SPO punya cara lah, main M15, M5. Okay. Kalau tuan-tuan punya trader FCBO setakat forex ni, saya rasa tuan-tuan easy je. Memang senyum je setakat forex ni, betul saya cakap. Okay, itu kalau tuan trader FCBO lah asal je. Tapi sebelum jadi trader FCBO, kena jadi trader forex tu. Okay, so sekarang ni lah dulunya, tunggu je lah entry. Balikkan, tengok ada pattern apa. Nanti pattern-pattern ni nanti saya akan upload semua sekali video coaching saya. Lepas 26/4 baru saya akan upload. Sekarang tak lagi lepas 26/4 baru saya upload. Okay, clear tuan Seya. Okay, so saya boleh pergi next. Tuan Rusdi. Kita tengok Tuan Rusdi. Okay, Tuan Rusdi. Tuan punya pandangan tuan apa? Lenticel daily. Daily dekat sini. Ada apa tu? Sebelum jadi arah kukuh apa? Kat sini Kenapa tak jadi sini? Okey, apa yang tuan jadi mengatakan yang dia ni jadi untuk sell? Dia tak boleh tuan. BB macam-macam ni dia tak ada dalam trading BBMA ni, macam-macam data, macam kita tak ada macam-macam. Kita belikan terus. Ada tengok depan mata, jadi signal tu baru kita ni. Dia susah nak macam. So dia kadang ada macam ni, ada macam ni. Ni macam ni lah. Macam data je. Ni bukan macam data. Ni macam data ni. War aku sell, naik pula atas ni. Okay, aku buy. Sekali, ni macam data, sell lah, aku sell lah. Ni macam buy je. Dia jadi macam tu. So kita tak boleh nak macam-macam dalam BB. Sebab dia, bentuk dia pun macam-macam. So tuan, cakap ni essential dekat mana essential tu? Ni essential. Okay. Ni essential. Ni Araku sell. So tuan 20 sell daily. Okay. Saya faham tuan 20 sell daily. Tapi weekly, ini masih apa? Extreme. So dia turun ke TP wajib. TP wajib basic apa? Kalau ada sell sini, wajib apa? TP. Betul? Yang betul nak sell kat sini. Tuan clear? Kenapa tuan nak sell kat situ? Sedangkan dah tahu weekly ni TP extreme, TP wajib sini dan dia akan lari, nampak? So kenapa masih lagi sell lah? Betul tak? Itu silap tuan. Betul kan? Sebab tu ada kuku ni yang layan. So kita tahu time yang besar dia apa? Valid kan? Mesti TP wajib. Kalau tuan main tembak je sini buy, dapat juga profit. Sampai sini TP balik. Jadi macam tu. Tapi jangan macam tu, bahaya. Tapi at least kita tahu sebab apa.
Ini yang buyer ni. So tuan kena tengok tamping atas. Okay, macam sekarang ni ada Coco buy. Ni renti dia. H4 ada tak? Tak ada lagi ada Coco buy. Macam ni nak naik. Dia boleh turun. Dia try nak mengepitkan ni atau lagi teruk lagi dia buat Arauco sell lawan balik. Itu pisang. Sebab tu kita balik kan. Kasih confirm. Baru masuk. Baru berbaloi trade tu. So kita nampak. Okay, clear Okay, next. GU, yang terakhir GU. Okay, tuan siapa ni tadi? Ferd. Tuan Ferd ni. Betul sebutan saya? Ke Ferd? Okay, so tuan nak tuan punya pemahaman apa kat sini? Tuan rasa? Tuan buy ke sell kat sini? Nampak macam buy di daily. Ini kalau tuan dah banyak pengalaman lah Kalau tuan banyak pengalaman, kalau tuan banyak pengalaman sini, tuan takkan pandang H1 ni punya H4 daily punya Arauco buy ni. Sebab apa ni? Nampak dia? Renti sell. Dia Arauco buy mati dengan renti sell. Sini dia baru nak buat untuk sell ni, tapi sementara tu kita boleh manage 4. So sell dia kat sini. Ni Arauco buy tak edit. Dia buat Arauco sell ni, sini yang kita sell. Kat sini. Ataupun sini pun boleh. Lambat tak apa, yang penting confirm. So macam ni tu kat sini Arauco buy, dia tukar dengan Arauco sell kat sini. Kita masuk kat sini. Lepas tu hold dia sampai ada Arauco buy. Ada tak Arauco buy? Tak ada. Ataupun tunggu L15 ada Arauco buy. Ada tak? Sekarang ni. Tak ada. So tak ada, tunggu. Baru ITP. Siapa yang nanti lah. Lepas tu dia buat daily Arauco buy ni. Arauco sell. Nanti masuk lagi. TP dulu. So sekarang tuan buy ni risiko ni. Risiko sangat. Tak boleh. Risiko Dia akan buy kat daily ni. Nampak ni. Momentum ni yang menakutkan. Momentum ni yang mengirukan. Macam ada ni nak MSB ke macam ni nampak Macam ni tiba naik. Macam ni yang buat orang risau. Sebab tu tengok sini dia langgar sini. Dia langgar sini. Okay, kita tengok time frame daily. Sini kat sini ada tak Arauco sell? Tak ada. Sebab tu dia naik. Dia naik sini. Ada tak Arauco sell? On the way. Kat sini. Nampak? Beza dia. Tapi sebelum dia jadi macam ni, time frame kecil bagi tahu lagi awal kat sini. So kita boleh masuk lagi awal lah. Tapi tak adalah awal sangat. H4. Okay. So clear Okay, semoga bermanfaat. Okay, kita tengok next. UCAT. Yang terakhir UCAT. Kita tengok. Mesti ada. So tuan punya UCAT tu pemahaman tuan macam mana? Tuan rasa apa? Bila macam ni, okay, macam saya cakap H4 adalah king. Dia nak tahu perjalanan dia. Sebab tu kalau main BBMA, jangan lupakan musang. Teknik musang sangat penting bila ada BBMA. Sebab kita tak nak kena lipat dekat momentum. Kita tak nak kena lipat dekat momentum. Sebab tu musang sangat penting. So bila tuan-tuan yang dah pengalaman dengan musang ni, dia punya ni tempat entry dia. So dia tak ada nak buy kat sini, dia sell sini. Siapa yang pengalaman musang dia entry sini, dia kat lock kat atas ni. So dia boleh dapat swing jauh. Okay, so sekarang ni mana yang
yang matikan dia, kita tengok. Okay, so yang matikan dia ni candle yang ni. Kita tengok dulu. Okay, sekarang 4, 2, 3 dia pecah kat sini. Sini mungkin dah pullback banyak, dia turun banyak. Sekali dia turun lagi dan turun lagi. Macam mana nak buat? Masalah kita kena tengok time frame atas punya entry. Okay. Tapi ada shortcut yang tak perlu tengok CB1 ke apa ke, nanti saya ada ajar dalam video saya. Okay. So sekarang ni kita tengok dia dah terajak time frame besar. So setakat sini dia macam biasa je kat sini. Dia boleh turun 2 dan 1. Cuma kenapa kat sini dia mungkin untuk pullback. Kat sini kalau ada arah ukur H4, bila ada arah ukur buy, kita boleh validkan dekat tempat-tempat entry. So kalau tuan-tuan yang jenis tempat-tempat entry dekat MACD, ini favorite tuan lah. Untuk H4 sini adalah favorite di kawasan MACD. H1 MA5, M10 dan MACD. Itu favorite dia. Macam mana nak validkan tempat tu? Dia mesti ada extreme. Ataupun arah ukur sell. Ini tempat-tempat dia yang memang confirmnya. Nampak? Nampak ni. Ada ukur sell. So sekarang ni kenapa dia naik atas? Dia nak bagi pullback kan ni. Tapi bila pullback macam ni, bila dia turun balik, kita boleh validkan untuk entry untuk buy. Okay. Goal tadi saya dah fokus lah tadi. Nanti tuan tengok video ni. Terus sekarang ni dia try kat sini, MA5. Yang macam ni yang kita keliru ni. Bila nak jadi setup, bila nak straight, bila nak ni, bila nak tu. Ini yang buat kita keliru. So cara dia, cari apa yang lain yang cantik, yang ada setup, ada signal. Macam ni nak tunggu mungkin dalam 3 hari baru ada. So biar market ni jalan dulu, apa nak buat biar dia nak buat. Kalau tuan-tuan yang jenis trader untuk time frame kecil, boleh jangan time frame kecil. Tapi ini siapa yang sell kat sini baru kat atas ni tak nak masuk tau. Sini. Mula ni tak nak masuk. Sekali dia tengok momentum, okey kali ni aku masuk. Kena sebatang ni. Tapi itu memang normal lah. Lumrah untuk trading. So tuan kena catat dalam buku tuan-tuan tu. Bila tuan-tuan kena trade, bila tuan-tuan kena sedia berjaga-jaga. Kita trade ni tak semestinya kita trade tu untung. So kadang-kadang kita tak trade pun kita dianggap sebagai winner. Kita menang. Kan tuan tak trade sini. Tak apalah, aku tak tahu apa jadi. Sekali dia jadi macam selamatkan tuan-tuan lah daripada loss. Alhamdulillah supaya aku tak masuk. So kalau tak trade pun bukan kiranya tuan-tuan lemah ke, tak reti trade ke apa ke, kan So dia ada hikmah juga kalau tuan-tuan tak trade. Contohnya minggu ni tak trade. Kalau tuan-tuan dah aim GPP GJ ni, tuan-tuan tiba nak buy, sekali malah nak trade, biar lu. Sekali tiba dia sell. So tuan dah selamat lah, dah lega. Dah umpama tuan trade juga sebenarnya. Sebab itu adalah jenis kita punya liku-liku lah, the trade. Okay, so itu saja untuk forecast ni. Okay, sekarang ni kita tengok King yang terakhir, iaitu FCPO. Okay, mana SPO? Okay, nampak chart? Okay, nampak chart tuan-tuan SCPO. Sekarang ni kita dah kontrak yang ke Jun 2022. Okay, pelajar 1, 2, 3. Apa yang sekarang ni pendapat? Apa nampak sekarang ni? Apa rasa-rasa nak pergi? Dekat trader BBMA ke, trader PlayStation ataupun trader Jamil Bahrum?
trader ustaz. Trader ustaz, trader neraka itu indah. Okey, macam mana SCBO? Tuan nampak apa ni? Buy ke sell kat daily. Weekly nanti buy betul? Ni betul nanti buy. Weekly nanti buy. Okey, adakah nanti buy tu memang dia nak naik? Kat sini dia nanti buy betul, nanti buy. Nanti buy. Okey, nanti buy. Adakah confirm buy? Okey, dia ada arah kuku buy. Memang betul nanti buy ni nak jadi. Tapi masalahnya time yang bawah ni, kenapa jadi macam ni? So kita SCBO, kita bukan swing. So macam mana ni? Adakah arah kuku buy ni valid untuk naik esok ke, bila ke yang nak naik? Untuk jadikan weekly ni, tiba dia naik lagi, katakanlah dia naik lagi. Apa yang buat dia confirm naik kat sini? H4 kena ada arah kuku buy lah. Semua tak semestinya dia naik. Okay, daily ni. Kadang dia ada arah kuku buy. Sekali tiba dia mati ke arah kuku buy, jadi arah kuku sell. So, bila kita swing, dah menangis lah. Dah rugi duit. Okay, so kat sekarang ni, arah kuku sell ni dah entry. So, dah ada entry. So, destinasi dia kita dah tahu kat mana. Sini. Low BB. Okay, so sekarang ni H1, dia berjalan tak? Okay, dia berjalan. Dia sell, ada momentum sell. So, adakah tuan-tuan nak terus masuk sell sini? Macam mana kalau tuan-tuan masuk sell? Tiba-tiba dia pullback sampai atas ni. Atau lagi teruk, dia buat arah kuku buy. Tu tuan-tuan kena sediakan semua tu dalam otak. Kena rasa emosi loss tu. Tuan-tuan tak berani nak entry dengan tergupur gapah. Kalau tuan-tuan masuk emosi tuan-tuan loss. Okay. So ini momentum, tunggu dia entry kat 15. Tadi saya dah masuk ni. Saya dah main kat sini. Baru lagi tadi. Saya masuk satu lot dia kat sini. Tadi petang tadi, gap dah cukup tu. Nanti saya masuk dalam TikTok. Entry gap. Okay, so sekarang ni boleh lagi untuk buy, untuk sell. Cuma dia tak, sebab signal semua dah mengatakan dia sell. Ni sell, ini sell. 15 ni je kita pening, kita tahu apa jadi. So seeloknya kalau pening je ni, pergi dekat H1, tunggu dia langgar MA5, bila dia turun sikit, baru kita balikkan. So H4 ni, dengan syarat H4 ni masih lagi signal hidup lagi. Sekarang ni hidup lagi. Destinasi kita dah tahu, low BB. Cuma yang buat kita takut sikit dalam hati kita ni, wish, ni arah kubai ni. Ni kalau tak ada arah kubai memang cantik lah. Memang semua perfect lah, semua sell. Tapi tiba ada arah kubai yang buat kita problem sikit sini. So kita tandakan dia. Kalau dia buat arah sell, kat sini tanda sini. Sini tadi kita punya TP tadi kan. So dia boleh turun sampai sini. Untuk kalau menakutkan lah, kalau tuan-tuan dah entry tu, tuan TP dulu kat sini. Mungkin sampai sini, dia akan pull back naik atas untuk re-entry, baru dia turun. L15 ni dia boleh je entry dengan syarat 3 time frame. Kalau tuan-tuan masuk H1, pastikan L15, M5. Itu je. Cuma L5 ni biasalah kena lipat. Kecuali 3 time frame ni memang dah terus memang confirm sell. Ni sell. Sebab dia boleh turun sampai sini atau sini. Lagi teruk kalau esok pagi tiba-tiba news macam itu, macam 2 minggu lepas, lagi teruk macam news tu, macam ni lah. Tuan nampak sini. Tapi kita tengok ni kita tengok yang ni SBO lah ni. Okay, kat sini. Okay, sini. Entry juga. Sama weekly ni. Entry juga sini. Sini. Entry sama Apa jadi minggu lepas?
Kat sini. Nampak ni. Tiba-tiba gap ke atas. Tu yang kita risau. Nampak ni. Tiba dia gap ke atas. Signal cell. Tiba, uish. Naik call. Lepas tu baru dia start turun. Itu yang kita tak nak dengan SPO. Sebab dia punya satu point tu 25. Kalau boleh kita nak masuk sharp terus. Tak nak ada loss yang besar. Sebab takut jadi macam ni. Okay, so sekarang dia macam ni. Tempat entry ni ada arah kuku buy pula. Dia dah melengkapkan set entry untuk weekly. Dia dah lengkapkan, dia tengah lengkapkan. So dah ada signal yang cantik sini. Cuma so ada betul atau tak betul, baru kita tengok H4. H4 yang bantu dia, yang bantu betul dunia ni adalah arah kuku buy lah. Kalau dia nak betul confirm, kalau betul-betul confirm lah dia nak re-entry ni. Tapi destinasi dia macam biasa top BB boleh TP. So ini sekarang ni tengah orang keliru sini. So dalam SPO selagi ada entry kecil-kecil macam scalp sikit-sikit dapat RM1, RM2 tu boleh ambil terima. Macam tadi pun dah cukup ni. Sini dapat kat MAB ni dia open market dah close, dah pening lah. Sebab ini dah risiko kat sini. Patutnya entry kat awal time sideway ni. Time sideway ni lah ambil sell. Nampak sell. Baru ambil. So sebab dia punya setup semua sell nampak. Semua bawah mid BB. Ni pun ada signal. Macam ni dia risiko sikit tapi tak semestinya tak boleh. So ini kalau tuan-tuan masuk dalam fikiran tuan-tuan tu, tunggu dia re-entry untuk MA5. Sampai sini lari lah. Sampai sini lari lalu. Risiko. Tapi pastikan dia langgar MA5 tu lah. Pastikan dia langgar MA5. Okay. Pastikan dia langgar MA5 height ni, warna merah ni, baru tuan balikkan. Sebab kita berapa, ni walaupun signal ni ada, kita risau dia punya gap ke. Sebabnya ada buy macam ni. SPO ni memang lain sikit daripada forex. Okay. Ikut setup. Kita kalau ikut berapa sanggup loss, memang banyak lah kita cut loss. Sebab kita main time frame, kita main SPO. Kalau macam tu, berapa sanggup loss? 200. Cut. Kejap lagi dia lawan balik, dah hilang 200. Bila nak trade? So kalau kita ikut berapa sanggup loss, kita rugi. Kita kena tengok setup. Kadang macam ni. Kadang macam ni. Arauco sell, kita re-entry. Sekali H1 ni, dia naik atas nampak. Dia macam nak buat Arauco buy. Waktu tuan punya, dia buat macam Arauco buy nampak Sekali, dia nak buat macam Arauco buy. Sekali tiba, alamak dah kita punya sanggup loss kita dah hilang, contoh katakan nak hilang tak sanggup hilang 500 je. Dah cut loss ni. Sekali turun, tak jadi. Waktu turun macam ni. Kan rugi lah, betul tak? Sebab setup mesti kena lawan-lawan. Sebab tu saya cakap jangan ikut berapa sanggup loss, ikut setup yang nampak ni. Okay, clear? So siapa yang nak trade malam ni, tak payahlah. Biarlah esok. Sama esok, biarlah malam ni. Kalau nak buat pun buat apa? Buat buy stop ke kat sini kan sell kan? Buy stop kat sini. Takut esok pagi dia get, dia buat Arauco buy. Menangis. So siapa ni relax-relax je, trade santai, okay? Okay, so itu je untuk malam ni. Terima kasih dan jumpa lagi video akan datang. Okay, selamat malam.